Sebagai permulaan, mari kita telusuri latar belakang negara Kanada dan Korea Selatan. Kanada dan Korea Selatan dikategorikan sebagai negara maju oleh IMF dan mempunyai pendapatan per kapita yang tinggi. Negara Kanada mempunyai infrastruktur yang maju dan merupakan negara yang mempunyai kualiti hidup yang tinggi. Selain itu, indeks pembangunan manusia Kanada berada pada kedudukan ke-18 di dunia iaitu 0.935 dan populasinya telah mencecah 40 juta lebih pada 1 Januari 2024. Peningkatan populasi ini berlaku disebabkan oleh imigrasi sementara. Manakala, negara Korea merupakan negara yang mempunyai kualiti hidup tinggi dan infrastruktur yang stabil, terutama dalam pengangkutan, komunikasi dan tenaga. Di samping itu, indeks pembangunan manusia Korea Selatan adalah 0.929, iaitu pada kedudukan ke-19 di dunia dan populasinya telah mencecah 51 juta penduduk setakat 29 Mei 2024. Populasi ini berkurang disebabkan kadar kematian yang meningkat. Kemudian, mari kita lihat ekonomi negara-negara ini. Pertama sekali, Kanada merupakan ekonomi ke-8 terbesar dunia dengan KDNK $2.24 trilion dan $1.98 trilion yang disokong oleh sumber asli yang bernilai $33.98 trilion, kestabilan politik dan pendidikan yang baik. Kanada mempunyai resap minyak dunia 97% dan hubungan perdagangan kukuh dengan Amerika Syarikat. Dalam pada itu, ekonomi Korea Selatan juga tidak kurang hebatnya. Korea Selatan telah menjadi sebuah negara maju apabila menjadi tuan rumah Sukan Olimpik Seoul 1988. Ekspor mereka telah meningkat dari $32.82 juta kepada $52.2 bilion pada 2019 dan pendapatan per kapitanya meningkat dari $67 kepada $32.115 pada 2019. Pada masa yang sama, industri hiburan global seperti K-drama dan K-pop juga menyumbang kepada ekonomi melalui ekspor budaya. Akhir sekali, kedua-dua negara ini mengamalkan sistem politik demokrasi. Bagi Kanada, ketua negara mereka adalah Raja atau Ratu Britain, manakala Korea Selatan menjadikan presiden mereka sebagai ketua negara. Kedua-dua negara ini mempunyai Perdana Menteri sebagai ketua kerajaan. Seterusnya, bagi Kanada, Parlimen terdiri daripada Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Mereka mempunyai dua parti utama iaitu Parti Liberal dan Parti Konservatif. Dari sudut lain, Majlis Kebangsaan Korea Selatan terdiri daripada ahli yang dipilih melalui pilihan raya. Mereka mempunyai persaingan antara Parti Konservatif dan Progresif. Berdasarkan graf yang dibina melalui Power BI, kita dapat melihat perubahan perbandingan menilai mata wang di antara Korean Won dan Canada Dollar. Terdapat 3 faktor perubahan nilai mata wang Korea dan juga Kanada. Yang pertama adalah impak COVID-19. Kedua-dua mata wang mengalami tekanan ekonomi akibat pandemik COVID-19. Oleh itu, perancangan pelan jangka pendek dan panjang diperlukan untuk mengembalikan kestabilan nilai mata wang dan mengatasi impak negatif jangka panjang daripada pandemik COVID-19. Kesannya, tindakan yang berjaya dalam pemulihan ekonomi akan memberi kesan positif terhadap nilai mata wang Korean Won serta Canada Dollar pada masa yang datang. Faktor kedua ialah impak politik. Di Korean Won, faktor-faktor seperti ketegangan geopolitik, hubungan perdagangan dan politik dalaman berpengaruh terhadap nilai won. Contohnya, ketidakpastian akibat ujian nuklear Korea Utara boleh melemahkan Korean Won. Sementara itu, Canada Dollar dipengaruhi oleh harga komoditi seperti minyak, hubungan perdagangan dengan Amerika Syarikat dan pengurusan dasar fizikal kerajaan. Yang terakhir adalah impak polisi kerajaan. Hubungan yang baik antara Korea Selatan dengan China dan Amerika Syarikat serta peningkatan perbelanjaan kerajaan dapat menyokong kestabilan mata wang Korean Won. Di sisi lain, ketegangan geopolitik dengan Korea Utara memberi tekanan terhadap nilai won. Seterusnya, Kanada merupakan pengeluaran dan pengeksport minyak serta kestabilan ekonomi domestik melalui Bank of Canada dan dasar fizikal kerajaan berperanan dalam menentukan nilai Canada Dollar. Cabaran dalam menjalankan pelaburan melibatkan beberapa faktor. Ketidakstabilan kadar pertukaran mata wang yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ekonomi global, kestabilan politik dan dasar monetari merupakan cabaran utama. Di samping itu, ketidakstabilan ekonomi global seperti yang terjadi di Amerika Syarikat atau Kesatuan Eropah boleh mempengaruhi kadar pertukaran nilai mata wang Malaysia. Ini termasuk krisis kewangan, resesi atau inflasi yang tinggi. Cabaran lain adalah gangguan teknologi atau serangan cyber yang boleh menjejaskan pasaran kewangan dan kadar pertukaran mata wang. Akhir sekali, perubahan dalam kepimpinan politik, dasar kerajaan, hubungan diplomatik atau ketegangan diplomatik antara negara boleh memberi impak pada kadar pertukaran mata wang.
Pelaburan boleh ditingkatkan keberkesanannya melalui beberapa cara. Pertama, diversifikasi pelaburan adalah penting untuk mengurangkan risiko yang berkaitan dengan ketidakstabilan kadar pertukaran dan ekonomi global. Oleh itu, pelabur perlu mempertimbangkan untuk mempelbagaikan pelaburan mereka. Kedua, pelabur perlu sentiasa memantau perubahan dalam dasar monetari dan fiskal negara-negara yang terlibat dalam pelaburan mereka. Ini akan membantu mereka membuat keputusan pelaburan yang lebih bijak. Ketiga, keselamatan cyber adalah aspek penting dalam konteks pelaburan. Pelabur perlu memastikan penggunaan platform pelaburan yang selamat yang dapat melindungi data peribadi serta transaksi kewangan daripada ancaman cyber. Akhir sekali, penggunaan penyelesaian mata wang tempatan (LCS) dapat meningkatkan keberkesanan pelaburan. LCS boleh mengurangkan kebergantungan kepada dolar Amerika Syarikat, mengurangkan kesan turun naik kadar pertukaran dan mewujudkan persediaan kewangan yang lebih stabil di rantau Asia Tenggara.